Kita nak melahirkan anak-anak yang mampu memahami dan melaksanakan Islam yang syumul lah secara menyeluruh kan. Maksudnya macam saya cakap tadi lah kan, kita bermula daripada anak-anak kecil sebab mereka lah generasi yang kita boleh harapkan lah kan. Diorang adalah generasi harapan sebenarnya untuk memimpin negara. So bila kita dapat bentuk diorang daripada kecil ni kan, dan dengan panduan yang sebenar lah, so jadi diorang akan lebih lebih kuat jati diri diorang. Isu jati diri dalam kalangan generasi muda hari ini kian menjadi kebimbangan masyarakat. Hal ini lazimnya berlaku kerana generasi muda terkenal dengan sifat-sifat seperti ingin mencuba sesuatu yang baru dan mudah terikut-ikut telah membawa kesan negatif kepada diri mereka. Jati diri merujuk kepada satu pegangan yang penting dalam kehidupan setiap insan. Jati diri dapat didefinisikan sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Pendidikan yang sempurna perlu diterapkan dalam diri generasi muda khususnya kanak-kanak kerana ianya sangat penting untuk menangani isu berkaitan jati diri. Pelbagai pihak perlu memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah ini daripada terus membimbangkan. Antara punca kanak-kanak mengalami masalah pembentukan jati diri adalah kurang pemantauan ibu bapa. Ibu bapa dikatakan selalu sibuk bekerja sehingga kan tidak dapat memantau dan mengawal sahsiah dan akademik anak-anak. Hal ini menyebabkan ibu bapa tidak mengambil peduli dengan tingkah laku kanak-kanak kerana menyerahkan 100% isu pembentukan tingkah laku kepada pihak sekolah. Sehubungan itu, ibu bapa tidak mempunyai masa untuk mendidik kanak-kanak, menyebabkan mereka tidak terdedah dengan ilmu agama dan kurang pembentukan jati diri dalam diri kanak-kanak. Di dalam perspektif Islam pula, agama itu adalah akhlak. Hal ini dapat dilihat melalui hadis Sahih Muslim, itu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, agama itu adalah nasihat. Dalam konteks ini, ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama untuk memantapkan lagi kefahaman keagamaan dalam diri anak-anak. Seterusnya, pengaruh globalisasi dan media massa. Media massa banyak mempengaruhi tingkah laku yang tidak sopan dan agresif yang ditiru oleh kanak-kanak melalui model di dalam televisyen maupun telefon bimbit. Teknologi yang berkembang menyebabkan kanak-kanak taksub dengan bermain permainan di telefon bimbit sehingga kan tidak mengambil peduli dengan keadaan sekeliling. Ketaksuban kanak-kanak dengan telefon bimbit boleh menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat didikan ilmu agama dari kecil. Oleh demikian, anak-anak perlu dikurangkan bermain telefon bimbit dengan menetapkan masa untuk mereka supaya tidak terleka dan mengabaikan perkara yang penting untuk dilakukan seperti mengaji Al-Quran, solat dan sebagainya. Seusia ini, anak-anak perlu diberikan didikan ilmu agama yang cukup dan bukanlah memberikan telefon bimbit untuk mengisi masa mereka. Terdapat kepentingan pembentukan jati diri kanak-kanak secara khususnya. Antaranya adalah membantu kanak-kanak menjadi insan yang berakhlak mulia. Melalui didikan keagamaan yang mencukupi dapat membantu anak-anak menjadi insan yang berakhlak mulia dengan mendalami ilmu keagamaan dari usia kecil lagi. Anak-anak yang mempunyai didikan keagamaan secara tidak langsung memberikan mereka pengetahuan tentang membezakan sesuatu yang baik dan buruk. Tambahan lagi, kanak-kanak akan dilatih melalui semangat kerjasama, nilai murni, didikan agama dan lain-lain.
Selanjutnya, mengurangkan gejala negatif atau kadar jenayah. Anak-anak yang dilatih dengan ilmu keagamaan tidak mudah terjebak dengan jenayah apabila beranjak ke usia dewasa. Hal ini dikatakan demikian kerana didikan agama dapat menyedarkan diri mereka apabila meningkatnya remaja. Mereka akan menyedari bahawa gejala-gejala sosial akan memberikan kesan negatif dan memudaratkan diri mereka sehingga mereka akan menjauhi gejala negatif. Hal ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kadar jenayah berlaku. Nazim ni mungkin saya rasa pertama kalilah semua dengar tentang Nazim. So Nazim ni dia merupakan singkatan frasa Arab lah, iaitu Nadi Al-Azim. Okay, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kelab anak-anak hebat lah kan. Kalau adik-adik perasan, kita punya logo tu yang ada lambang singa tu. Yang singa tu kan. So singa ni maksudnya macam keberanian kan, macam berani, macam cergas, tangkas kan. So maksudnya kita Nazim ni kita nak melahirkan ataupun kita nak memupuk semangat yang macam tu lah kepada anak-anak. Dan kita fokus kepada kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun sahajalah. 7 hingga 12 tahun, which is umur kanak-kanak sekolah rendah lah kan. Jadi kita menawarkan pelbagai aktiviti menarik lah kepada kanak-kanak yang sekitar umur yang tadilah. Okay, kemudian tadi berkaitan dengan misi dan visi kan. Okay, so untuk visi kami adalah kita ni Satu Malaysia lah, visi Satu Malaysia. So kita nak melahirkan anak-anak yang mampu memahami dan melaksanakan Islam yang syumul lah secara menyeluruh kan. Maksudnya macam saya cakap tadi lah kan, kita bermula daripada anak-anak kecil sebab mereka lah generasi yang kita boleh harapkan lah kan. Diorang adalah generasi harapan sebenarnya untuk memimpin negara. So apa yang Nazim ni provide kan. So actually sepanjang PKP alhamdulillah kami still on lagi program Nazim, cumanya kita buat bentuk online lah kan. Antaranya pertandingan, selalunya pertandingan. Lepas tu kita akan ada bagi perkongsian dengan anak-anak ni kan. Kita akan contoh macam contoh kita buat kisah ibrah serangga dalam Quran contohnya lah kan. So kita akan kumpulkan anak-anak ni dalam satu platform. So kita akan bagi pengisian lah kepada mereka. Kami memang sangat suka menyantunilah kanak-kanak ni kan, beri nilai-nilai Islami yang benar lah. Okay. Kemudian kita juga ada lawatan sambil belajar lah. Lawatan sambil belajar ni kadang-kadang kita yang ni jarang kita buat. Cuma kalau ada tu macam berkala, contoh kita bawa pergi planetarium kan, kita bawa pergi Petroscience ke dan sebagainya lah. Okay. Tu antara package yang kami sediakan. Dan yang paling berkala tu yang itulah laman Nazim lah. Laman Nazim. Kan, nak katanya peranan ibu bapa ataupun pendidik ataupun kita sebagai masyarakat lah, kita ni memainkan peranan yang sangat penting untuk mencorakkan anak-anak kita yang masih berumur 7 hingga 12 tahun. Diorang ni memang kata apa fresh lagi, macam tak kenal lagi dunia ni betul-betul kan. Dan diorang ni banyak ikut kalau macam selalu kalau adik-adik belajar, adik-adik kan mahasiswa kan, kalau kita kaji balik kes-kes anak-anak yang macam ada masalah pembelajaran kan, ada masalah disiplin, selalunya kita akan tengok balik background keluarga dia macam mana. Sama ada dia daripada broken family ke, ataupun memang ayah dia heavy smoker, boleh jadi dia terpengaruh dengan vape daripada kecil kan. So benda tu tak mustahil. Hadis daripada riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih lah, yakni digambarkan sebagai fitrah kan. Jadi ibu bapa lah yang bertanggungjawab sama ada menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi.
Dan hadis yang kedua saya nak bawakan, sabda Rasulullah SAW, apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Riwayat Imam Muslim. Kita perlukan mereka-mereka yang boleh menggerakkan program yang berbentuk Islami untuk membina jati diri anak-anak kita ni sejak kecil lah. So harapannya agar setiap masyarakat memainkan peranan dan tanggungjawab lah dalam mendidik anak-anak kita bermula daripada sekolah rendah, kan. Orang kata apa, kalau bahasa Melayu, melentur bulu biarlah daripada rebungnya, kan. Kalau nak tunggu sekolah menengah, masuk U kan, baru kita nak didik ni, dia boleh, tapi dia jadi macam liat sikit lah. Dia macam banyak sikit lah liku-liku ataupun yelah, sebab kita macam kita, setiap kita ni pun kita dah ada kita punya mindset sendiri, kita dah ada environment yang kita dah suka. Tapi kalau kanak-kanak ni, kita yang perlu wujudkan environment untuk dia lah. So jadi tanggungjawab macam kami sebagai NGO, jadi kami merasakan kami ni bertanggungjawab untuk memberikanlah program-program Islamik kepada kanak-kanak. Kalau bukan kita, siapa lagi, kan. So sahutlah cabaran tu. Jadi apa yang dapat kita lakukan adalah dengan memupuk serta mempertingkatkan kesedaran kita tentang kepentingan pembentukan jati diri kanak-kanak. Kita boleh melibatkan diri dengan mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh badan-badan NGO yang memperjuangkan tentang pendidikan kanak-kanak, sama ada secara atas talian ataupun secara bersemuka. Tanggungjawab ini adalah perlu kerana kanak-kanak merupakan bakal pewaris negara. Oleh itu, semua pihak perlu mengambil berat terhadap pembentukan mereka. Ibu bapa juga memainkan peranan yang paling penting kerana merekalah orang yang paling dekat kepada anak-anak. Sesuai dengan pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Kerana kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi diharap perkongsian tentang perkembangan jati diri kanak-kanak ini dapat memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa pentingnya terhadap pembentukan jati diri kanak-kanak. Itu sahaja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.